tangan. Pegang ni, pegang lembut eh. Bukan lembut ya. Lik mik. Okey. Pegang lembut eh. Pegang lembut. Tangan. Masuk dalam. Jangan kasar. Jangan kasar. Lagi dari sini. Jangan kasar. Ikut tapi jangan bikin muka. Terlebih dulu saya daripada pihak Mastika mengucapkan terima kasih kepada Abang Jai dan juga tim Poseidon, tim Paranormal Poseidon, kerana hari ini kami berpeluang untuk mengikut tim Abang Jai cuba menjejaki apa yang selama ini menjadi satu benda yang belum terungkai lagi di gurun Kedah ni. Selama ni kita dibomokkan dengan macam-macam cerita, antaranya cerita yang paling hot sekali adalah cerita pasal hantu kebaya merah. Jadi malam ni kami berpeluang untuk menyaksikan sendiri bagaimana Abang Jai dan juga tim merungkaikan apa yang tersembunyi dan tersirat selama ni. Jadi setelah apa yang kita lalui tadi dan setelah apa yang kita buat tadi bersama dengan Kak, jadi apakah yang boleh Abang Jai simpulkan dan tahu yang boleh ceritakan kepada kami sedikit tentang apa yang terjadi tadi? Okey. Pertama sekali alhamdulillah lah, kita kata pasal malam ni kita berjaya dalam ekspedisi kita lah, di mana ekspedisi Red Kebaya untuk edisi gunung untuk kali ini lah, bersama dengan beberapa tim daripada Mastika lah. Apa yang kita dapati tadi dalam pelaksanaan proses kita cuba merungkai apa yang tersirat di sebalik cerita yang sebelum ni diwar-warkan ataupun dihembur-hemburkan lah. Apa yang cuba kita rungkai tadi, benda yang ada di sini ni merupakan seorang wanita yang mati dirogol. Sudah sekian lama di sini, jadi berpeleseran di sini ya. Saya kata kan, dalam keadaan yang cukup sedih dan iba. Dalam keadaan mana benda yang masuk tadi, kita cuba tanya siapa dia, daripada mana dia, jadi apa tujuan dia di sini. Jadi dia seolah-olah terpasung di sini lah, kita kata, dengan keadaan peristiwa yang dialami dan apa yang berlaku kat tadi dia. Ya, kita kata sedikit sebanyak tu tentang apa yang diceritakan tu ada kebenarannya, kita kata di sebalik. Setelah mana kita menjalankan ekspedisi kita tadi lah, kita alhamdulillah. Kalau saya nak buat sedikit tanyaan Abang Jai, apa yang dah berlaku tadi, Abang Jai boleh rungkai ke tak wanita ni kalau melalui apa yang dilalui oleh Kak tadi dan Abang Jai, mungkin dalam bahasa-bahasa yang kami kurang fahami, tapi kalau dari segi pengalaman Abang Jai boleh tak at least dapat meneka ataupun mengagak berapa usia wanita tersebut dan adakah dia tu orang penduduk asal sini dan berbangsa Melayu tu macam? Pendapat saya dia bukan daripada bangsa Melayu, tapi daripada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bagi saya dia seorang yang
daripada watak yang masuk tadi tu seorang yang penari, mungkin daripada penari kelab malam ke apa, pasti tak pasti lah. Pasal lenggok dan tari dia tu menggambarkan kata dia seorang penari kata. Jadi saya bertanya kepada dia ni, adakah dia ni yang dikatakan apa nama wanita yang berbaju merah. Jadi dia menganggukkan kepala dan menyatakan dia wanita yang berbaju merah kata. Dan dia menyatakan nama dia, tapi tak bolehlah saya sebutkan di sini kata kan. Jadi dia sedikit hibur lah dengan peristiwa apa yang berlaku kat atas diri dia. Dan dia menceritakan tentang dia dibunuh dan dirogol kata beberapa orang yang melakukan tindakan macam tu lah. Jadi kita pun ada bertanyakan kepada dia berapa orang, adakah dia sudah dapat siapa yang dibunuhnya semua. Dan ada yang dia nyatakan, yang tak boleh saya nyatakan di sini. Saya kata benda-benda tu. Yang pastinya kita nak tahu sejauh mana kebenaran cerita-cerita tu je lah kita kata. Yang di sebaliknya tu kita terpaksa kata rahsiakan lah kita kata kan. Kalau dari segi apa yang Abang Jai dan kami semua alami tadi, peristiwa ni, agak-agaknya lah peristiwa ni dah berlaku berapa lama sebelum ni? Bagi saya sudah lama lah, paling tak tahu pun 7 hingga 8 tahun. Mungkin dalam masa sekarang ni lah ataupun 2-3 tahun ni lah baru digembur-gemburkan cerita ni lah kan. Berdasarkan penampakan kata yang sering berlaku di kawasan-kawasan gurun ni. Jadi kita ni terpanggil, Poseidon terpanggil dan mengajak tim Mastika untuk merungkai sejauh mana kebenaran cerita-cerita itu. Jadi malam ni alhamdulillah lah kita kata dengan izin Allah Taala kita dapat orang kata merungkai serba sedikit kita kata berkenaan apa yang ada, apa yang misteri di sini lah kita kata kan. Jadi beberapa pembuktian tu insya-Allah lah kita kata maklumat yang kita dapat tu alhamdulillah. Jadi daripada segi apa yang dah berlaku tadi ni, dengan arti kata lain, roh wanita tersebut masih lagi bergentayangan di sini dan tidak pergi ke mana-mana. Masih lagi berpeleseran di sini lah kita kata kan. Masih ada di sini lagi. Jadi kita mendoakan agar kata apa dia tenteram dan aman kita kata. Pasal kita pun mendoakan yang terbaik buat dia. Semoga Allah Taala kata mengampunkan dosa-dosanya kata dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman di sisi Allah insya-Allah. Okey. Alright. Okey. So terima kasihlah kepada kami daripada pihak Mastika. Mengucapkan kepada Abang Jai, Kakak dan juga tim Poseidon Paranormal di Gurun Kedah ni kerana hari ini membawa kami untuk sama-sama menjejaki apa misteri yang belum terungkai lagi di kawasan Gurun ni. Semoga selepas ni diharapkan pihak Mastika dan juga Poseidon boleh bekerjasama lagi dengan arti kata lain jika ada apa-apa peluang untuk kami mengikuti sebarang siri pencarian ke untuk merungkaikan sebarang misteri pada waktu akan datang. So kami berharap pihak Poseidon bolehlah menjemput kami bila-bila masa saja. Boleh insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Ya. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Anda telah menyaksikan seketika video yang kami bawakan kepada Anda. Sedikit mengenai penggambaran yang dilakukan oleh ahli paranormal. Untuk malam ini, cerita kita mengenai malam Jumaat Kliwon. Tetamu-tetamu khas yang akan saya terus bawakan kepada Anda, yang akan menceritakan terus kepada Anda mistik apa jua mengenai malam Kliwon ini. Jangan kita biarkan diri kita diselubungi misteri, usah kita fikir yang tiada itu ada, usah juga
kita fikir itu adalah akan juga terus menghantui kehidupan kita. Rungkaikan malam ini akan terus bersama-sama untuk terus kita menyaksikan seketika sebentar nanti yang terus kita akan bercerita dan saya akan mengupaskan kepada anda bersama dengan tetamu jemputan saya sebentar saja nanti. Jadi kepada anda yang menyaksikan seketika waktu di live FB DJ Putra, jangan lupa terus menyaksikan kami di sini kerana banyak kupasan yang akan terus kami kupaskan untuk anda. Terus kami bawakan kepada anda sebentar nanti tetamu khas yang terusnya kami bawakan. Untuk pengetahuan anda, malam ini kita akan bercerita mengenai mistik, misteri, jin, dan juga seangkatan dengannya. Adakah ianya wujud? Adakah ianya terus berada di sisi kita? Seandainya hijab kita dibuka, jangan takut, jangan gentar. Pastikan terus bersama dengan kami untuk terus kita merungkaikan alam mistik ini. Dan juga kami akan menceritakan kepada anda kejadian-kejadian yang terusnya menghantui kita. Di dalam Malaysia banyak yang di media sosial sekarang ini terus berceritakan cerita mistik. Malam ini seperti yang saya katakan kepada anda, kita akan rungkaikan cerita ini. Seandainya anda tidak kuat iman, pastikan ada yang dapat membimbing anda. Dan seandainya anda melihat bersama anak-anak anda, pastikan juga anak anda sentiasa ditemani anda. Ini adalah wawancara eksklusif yang kami bawakan kepada anda untuk malam ini. Di studio HWS bersama dengan saya DJ Putra akan terus membongkarkan isu mistik ini, paranormal, dan juga mungkin kami akan paparkan kepada anda video-video mistik yang telah kami sediakan untuk anda. Sebentar nanti mungkin kami akan sajikan sekali lagi ketakutan ini kami akan terus menghantui hidup anda. Jangan kemana-mana, teruskan untuk bersama dengan kami seketika nanti. Dan saya akan bersama, seperti yang saya katakan, bersama dengan tetamu. Persoalannya sekarang ini, adakah ianya wujud? Adakah ianya hanyalah sekadar dengengan semata-mata? Adakah ianya hanya sekadar gurauan? Adakah ianya sekadar permainan? Adakah ianya sekadar khurafat? Adakah ianya sekadar apa yang kita saksikan dahulu? Baiklah, saya mohon, saya berhenti seketika waktu. Kita saksikan video ini. Kita berjumpa sebentar nanti. Stay tune. Malam Jumaat Kliwon. Ha.
kembali bersama dengan saya DJ Putra untuk malam ini, malam Jumaat Kliwon. Bersama-sama saya, inilah dia yang saya katakan tetamu khas secara eksklusifnya yang kami bawakan kepada anda daripada Poseidon. Dan malam ini kita akan terus merungkaikan alam mistik. Seperti yang saya katakan, adakah ianya sekadar gurauan? Adakah ianya sekadar permainan? Adakah ianya sekadar hanya sia-sia? Baik, saya perkenalkan ahli-ahli tetamu undangan saya malam ini di sebelah kiri saya, yaitu Cik Hafiza ataupun maafkan saya Puan Hafiza, ataupun lebih suka saya panggil dengan Ghost Mom. Terima kasih Kak Hafiza. Dan di sebelah Kak Hafiza iaitu Syukri, ya, pembantu kepada Kak Hafiza. Saya lebih manja panggil Kak Hafiza. Dan di sebelahnya juga iaitu Abang Faizal, juga pengasas daripada Poseidon. 2 pengasas, 3 pengasas yang boleh saya katakan malam ini kami akan terus merungkaikan sesuatu untuk anda. Dan terima kasih kepada tetamu-tetamu undangan saya malam ini. Baik, soalan yang pertama mungkin saya boleh pergi kepada Kak Fiza. Mungkin Kak Fiza boleh ceritakan, anda adalah seorang wanita. Mungkin dalam wanita itu boleh dikatakan 90% wanita tidak menyukai dengan alam mistik. Mereka hanya menyukai dengan alam-alam yang lain. Tapi anda mengubah corak itu. Bagaimana? Okey, Assalamualaikum. Kalau ikut soalan DJ Putra tadi kan, kalau nak ikutkan tu penglibatan Kak Fiza dalam sebagai aktivis paranormal lah, rasanya dah 20 tahun. Sejak tahun 2003, 2004 macam tu lah. Nak kata takut tu, rasanya perasaan takut tu semua orang ada, kan? Tak ada manusia pun yang dilahirkan tak ada perasaan takut, betul? Tapi sebenarnya ketakutan ni kita sendiri yang kena pecahkan ketakutan tu. So kalau kita cakap kata kita takut, kita fobia dengan sesuatu tu, selagi mana kita anggap fobia tu lebih besar daripada kita, so kita akan tetap takut. So macam mana sekalipun, kalau kita kata kita takut dengan benda tu, kita kena pecahkan ketakutan kita. InsyaAllah level takut kita tu takkan tinggi lagi lah. So maksudnya sama juga macam bidang paranormal. Kalau orang dengar tentang paranormal, orang cakap, yelah paranormal ni memang berkisah tentang hantu kan. Betul. Tapi bila macam dengan pihak kami, kalau orang cakap kita tubuhkan tim paranormal ni sebab kita mencari hantu, tu silap lah. Sebab hantu ni sebenarnya bukan sesuatu benda yang perlu kita cari pun. Cuma kita minat tentang dunia mistik ni. Jadi kita cari sesuatu yang lain daripada yang lain. So bila orang cakap tempat tu memang kerah, tempat tu memang berpenunggu, kan? Jadi kita rasa kita nak try apa yang orang cakap berpenunggu tu. Macam mana rupa bentuk penunggu tu kan? So apa yang orang cakap, kuatnya tempat tu, jangan pi lah, di situ ada banyak benda-benda halus semua. So tempat tu yang kita nak sangat-sangat pi. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Itu hanya sebagai permulaan daripada Kak Fiza. Baik, saya nak bersama dengan Abang Faizal. 2 orang boleh dikatakan iaitu pengasas Poseidon. Abang Faizal, terdetiknya di hati untuk boleh dikatakan menubuhkan satu tim untuk dalam bahasa kasarnya mencari hantu. Terdetiknya di hati itu bila? Sebelum kita ceritakan mengenai lebih lanjut keseraman malam ini. Silakan. Okey, terima kasih kepada DJ Putra kerana sudi menjemput kami ke sini lah sebahagian daripada pengisian slot pada malam ni. Okey, untuk perkongsian kita lah. Saya ni daripada kecil. Okey. Daripada kecil lagi. Memang mungkin salah silah daripada keturunan. Sampailah sekarang lah. Daripada kecil, zaman sekolah menengah, memang jumpa pun dengan kawan-kawan yang mistik.
Yang aneh, bagi Ya, saya yang aneh. sealiran lah, sealiran. Kira nak cerita macam mana boleh terjebak tu, tak tahu nak hurai macam mana. Tapi bermula dengan diri lah. Ya, betul. Kadang-kadang macam-macam lah pengalaman kan. Sebab tu saya kata tu, dalam perjalanan ni, alhamdulillah kita berjumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang sealiran dan sama minat dengan kita. Yang membuatkan kita kuatlah sampai ke hari ni. Perkongsian minat yang sama tu. Alhamdulillah lah tu. Alhamdulillah. Baik, mungkin kalau ada yang nak join lepas ni mungkin tengok Poseidon ni cukup menarik kan. Ada yang suka juga dengan mencari entiti yang boleh dikatakan ianya juga makhluk Tuhan. Ianya juga mungkin berminat, mungkin boleh menyertai Poseidon ataupun sebaliknya. Boleh, tak ada masalah. Cuma nak join kita ni hati kena kental lah. Pasal banyak tempat yang kita pergi tu memang bukan tempat yang biasa-biasa lah. DJ Putra nak join ke? Saya sebenarnya dalam diri itu ada keberanian. Tetapi insyaAllah kalau Poseidon memberikan ruang untuk saya, kita buat secara live untuk mencari entiti-entiti itu. Untuk DJ Putra memang banyak kita sedia ruang. Habis live show nanti, banyak ruang kita sediakan. Itu saya kena tanya saya punya producer, adakah ianya mengizinkan saya ataupun tidak. Baik, saya nak bersama dengan Abang Syukri. Mungkin boleh dikatakan Abang Syukri salah seorang pembantu daripada Abang Faizal dan juga Kak Fiza. Jadi dalam menjadi pembantu ini, adakah susah ataupun macam mana? Baik, terima kasih Pak Su. Sama. DJ Putra kita pada malam ni. Terima kasih banyak kerana Sama. menjemput tim Poseidon untuk menyertai slot pada malam ini. Baiklah, macam pembantu ni sekiranya ada satu tempat lah, satu tempat kes yang selalu kita hunting okey. Ikut arahan je lah. Okey, ikut arahan. Lepas tu kita pastikan daripada segi keselamatan, keselamatan waktu dan ketika kita tengah hunting sesuatu ni lah apa nama cerita pada malam tu lah. Dia bukannya aku kata apa nak susah sangat lah bagi kita lah kan, bagi kita lah. Benda-benda macam ni kena berani, sanggup untuk hadapi apa sebarang kemungkinan yang akan kita terima lah pada sesuatu ketika tu lah. Lebih kurang macam tu lah Pak Su. Lebih kurang macam itulah. Okay, alright, terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita. Baik, kita nak terus bercerita ke alam mistik dan sekarang ini adalah boleh dikatakan salah satu bahan bacaan yang dibawa. Salah satunya yang saya tunjukkan, mungkin kita boleh close up sikit kan, Mastika. Baik, saya tertarik. Saya kembali kepada Kak Fiza. Baik, saya tertarik dengan misteri hantu The Red Kebaya. Red kebaya. Malam ni ada yang memakai kebaya merah. Hati-hati. Baik, dalam kalau saya tengok di sini ada gambarnya, mungkin saya boleh tunjukkan sedikitlah. Kan lengan Afiza keluar cakaran yang membentuk rupa seakan figura seorang wanita. Mungkin tak nampak kita close up sikit, kan? Okey, mungkin pengalaman Kak Fiza sehingga kan terjadinya sebegini rupa untuk mencari entiti yang bernama The Red Kebaya. Okey, pengembaraan Red Kebaya ni kalau tak silap saya kami buat bersama, kami buat pada tahun 2018 lah. Pendidikan masukan 2018 kan. Okay. Bersama dengan tim Mastika. So masa ni tim Mastika turun ke utara, so mencari bahan untuk dalam majalah, untuk petikan majalah Mastika. Jadi kalau nak ikutkan Red Kebaya ni, dia bukan satu nama yang asing tau bagi penduduk utara. Okey. Sebab kalau hantu Red Kebaya ni lah yang dipanggil hantu Red Kebaya ni, rasanya sejak tahun 1999 atau 98 macam tu lah. Dia yang Mastika ni pasal kes viral.
Oh, okey. Viral yang berlaku di Hentian. Hentian Ha, Gurun. Hentian Gurun. Ah. Jadi pihak Mastika ni dan kita ni terpanggil untuk ke sana. Mencari sejauh mana kebenaran yang dikatakan tentang red kebaya ni. Adakah ada kebenaran di situ? Dia kalau nak ikutkan kami punya research, memang kebenaran tu ada juga. Aha. Sebab yang dikatakan macam tu, sebab kalau nak ikut versi tentang hantu red kebaya ni, dia banyak versi sebenarnya. Aha. Ada yang bercerita tentang seorang penari Mak Yong yang datang daripada Thailand. Ya betul. Bersama tim daripada Thailand. So lepas tu dia mati, dirogol, lepas tu dibunuh. Ada juga yang katakan perempuan Chinese yang meninggal sebab aksiden. So kesahihan benda tu kita sendiri pun tak pasti. Tapi kewujudan memang wujud. Banyak story-story Ya. yang mungkin boleh dikatakan ada yang benar ataupun ada yang Ya. palsu. Sebab banyak versi dia punya story Aha. tentang cerita ni. Tapi kalau nak ikutkan sejak tahun 1998 macam tu lah. Benda ni dah banyak sangat keluar kat dalam paper, kat dalam majalah misteri. Betul. Kan? Macam dengan orang lain saya tak tahulah. Saya sendiri ada pengalaman. Macam mana saya boleh terjumpa dan ternampak benda ni. Dia kalau ikut kita punya research, sebab tim Poseidon ni untuk satu-satu kes yang orang bagi tahu, kita akan turun buat research kat tempat tu. Okey. Kita akan merasai sendiri kewujudan dia. Kalau ada cara yang kita boleh panggil dia, kita akan panggil dia. Dia kalau nak ikutkan dia punya tempat dia start daripada kawasan Angin Lintang tu sebelum kita sampai Susur Keluar Gurun kan. Betul. Daripada sini, daripada Alor Start kita nak ke Sungai Petani. Sebelum Susur Keluar Gurun tu dia ada satu kawasan Angin Lintang. Betul. Start daripada kawasan Angin Lintang tu sampailah ke Susur Keluar Taman Jati. Susur keluar Sungai Petani Baling yang last sekali. Itu dia punya kawasan dia. Entiti red kebaya ini selalu boleh dikatakan waktu jam berapa? Dia selalunya lewat daripada pukul 11 ke atas sampai ke sebelum subuh. Adakah dia mengganggu ataupun dalam bahasa Kedah lah mengacau, senang sikit, mengacau pengguna lebuh raya? Dia sebenarnya istilah hantu ni sebenarnya kita tak boleh pun nak wujudkan. Sebab tak kisah apa nama hantu tu sekalipun, dia tetap kategori jin, iblis dan setan. Ya, betul. Sebenarnya hantu ni panggilan kita saja. Tak ada wujud pun hantu ni yang dikatakan hantu dalam Quran ni, tak ada wujud pun sebenarnya. Betul. Cuma kita kata kita yang namakan dia kan. Dia benda ni macam mana cakap dia bukan satu benda yang boleh membunuh tau. Tapi Penyebab. penyebab. Sabit Penyebab. lah, sabit. Disabitkan benda Ya. tu. Okey. Dia boleh mengakibatkan kematian. Contoh, terbabas kereta bila kita nampak. Siapa yang tak terkejut tiba-tiba drive seorang-seorang tengah malam tiba-tiba nampak benda tu. Siapa yang tak terkejut betul? Betul. Sebab red kebaya ni dia bukan satu benda yang cerita-cerita dongeng tau. Dia memang cerita yang wujud dan memang orang pernah tertangkap gambar dia, pernah masuk kat dalam paper, pernah masuk kat dalam majalah. So benda ni bukan satu benda yang orang saja-saja bercerita. Bukan kalau satu nak ikut, rekaan lah maksudnya. bukan satu rekaan bukan lah. satu rekaan. Cuma cerita dia tu banyak Banyak versi versi. lah. Ya. Okey, alright. Dan pada saya lah, kalau kita tidak mengganggu entiti ini, saya katakan sekarang ini, red kebaya ini, mungkin kalau kita tidak mengganggu dia tidak akan keluar. Tapi kita sebagai manusia kadang-kadang mulut kita ni boleh dikatakan celupak juga. Alah, tak ada apa, main pin je nak pun. Kan? Tapi adakah itu salah satu penyebabnya benda itu, entiti ini muncul? Kita sebenarnya berani ke kita, takut ke kita tak perlu cakap macam tu pun sebenarnya. Betul. Orang kata dekat mana bumi kita berpijak, yang kita kena jaga mulut je. Betul. Yang kita kena jaga peradaban kita saja. Kalau kata kita pergi dekat tempat dia, semata-mata kita nak panggil dia keluar, kita nak seru dia keluar, macam setengah orang sekarang ni sinonim dengan paranormal, pergi dekat tempat-tempat yang kerah, panggil keluar. Betul. Sebenarnya tak ada benda pun yang keluar. Takkan ada benda pun yang keluar. Walaupun rumah tu usang beribu tahun. Ya, sebab apa perlu kita buat macam tu? Hantu ni sebenarnya sesuatu yang tak perlu kita cari. Sebab dekat muka bumi kita ni, kalau nak ikutkan, satu batang jarum jatuh pun tak ada ruang, dipenuhi dengan dia. Maksudnya di keliling kita hari ni pun ada.
Banyak. Banyak kan? So apa kita nak seru dia, apa kita nak panggil dia kan? Betul. Baik, saya nak mungkin Kak Fiza dan juga Abang Jan telah memberikan sedikit informasi. Saya nak bertanya kepada Abang Kri. Mungkin Abang Syukri, sepanjang menjadi pembantu, adakah sesuatu yang anda rasa anda tidak boleh pergi untuk waktu itu? Maksudnya, aku tak berani. Adakah perasaan itu ada dalam diri anda? Okey, Pak Su. Saya lebih senang panggil Pak Su noh. Tak apa, tak ada masalah. apa, nah? Tak apa, tak ada masalah. sampai tahap macam tu, kat mana-mana pun bila waktu kita ada di tempat yang kita tujui tu, mesti ada Pak Su. Iya, betul. Ya. Tak dinafikan lah. Memang ada perasaan tu. Betul. Memang awal tu kita cakap boleh. Okey. Tiba-tiba sampai tahap tahap yang penghujung tu orang kata, rasa macam tak lepas Betul. Jangan duk gagah. Ada hari berani dan ada hari takut sebenarnya. Betul. Jangan duk gagah Pak Su. Betul. Sebenarnya dalam tim Paranormal Poseidon ini pun sebenarnya bukan ada 3 orang saja. Sebenarnya ada Ramai. lagi. Tim kita ramai. Tim Poseidon ni rasa saya ingat saya dalam 100 lebih macam tu lah. Sebab kita memang ada geng-geng daripada seluruh Malaysia. Kita punya gabungan paranormal apa semua kan. Baik. Saya ada terbaca satu komen di laman media sosial saya sekarang ini di secara live-nya daripada Nabil Aiman. Saya ada pernah tengok video tim ini dalam misi membantu Acap yang hilang tu. Boleh kongsikan sikit tak apa yang terjadi sebenarnya? Baik, kita nak kongsikan, mungkin kita boleh kongsikan pengalaman Acap itu sebenarnya tahun lepas. Dan nanti kita akan cuba tanyakan misi Acap ini. Sampai sekarang kita masih lagi dibelenggu. Tahun lepas. Tahun lepas. Tapi okey. tak apa, kita tinggal dulu. Sekarang ini saya nak tumpukan kepada keratan-keratan ataupun buku-buku mastika ini. Ada yang jin, ada yang badi, ada yang kematian, ada yang puaka, semua ini. Tapi sekarang ini saya nak tumpukan dahulu misteri hantu red kebaya ini sebenarnya. Ini eksklusif yang dibawakan oleh Mastika. Tapi sekarang ini Mastika dah tak ada. Baik, mungkin rumusan sebenarnya daripada red kebaya ini. Rumusan. Okey, waktu ni kita buat penggambaran lebih kurang pukul 3 pagi macam tu lah. Lebih kurang pukul 2 pagi. 2 pagi kita start penggambaran. Tempat penggambaran kita dekat belakang RNR Gurun. Ada satu kawasan pelupusan sampah dekat belakang RNR Gurun tu. Kita bawa seorang kita punya tim. Kita make upkan dia. Sebenarnya kita make upkan dia tu bukan atas sebab apa, cuma kita nak shoot time tu. Okey. So kita nak Ambil buat aura. macam lakonan semula lah. Tapi apa yang berlaku, gambaran kita punya tim kita tu, staff kita yang kita bawa untuk kita make upkan tu, watak dia tu di dalam gambar berubah. Tiba-tiba berubah. So ada gambar yang masih kita simpan dalam kita punya. Merupai entiti tersebut ataupun sebaliknya? Sebab wajah dia berubah. Wajah dia berubah. Yang jadi volunteer itu adakah lelaki ataupun wanita? Wanita. Ada Kita memang pakaikan dia kebaya merah. Okey. Ni dalam gambar ni memang kita pakaikan dia kebaya merah untuk kita ambil feel lah benda ni. Ini muka dia yang kelihatan. Ini. Tapi kalau saya nak close up pun rasanya mungkin close up. Boleh close up tak? Sebab kita tak make upkan dia macam tu. Kita just letak lipstick dekat dia, make up dia unsur cantik lah. Macam red kebaya kan. Okay. Tapi apa hasil yang kita dapat dalam gambar tu, muka dia sangat-sangat buruk. Di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Di luar jangkaan. Tak lama lepas tu dia start attack badan. Dia start attack dan start menaluki tubuh badan. Macam seolah-olah dia tak nak kami ni ganggu dia. Maksudnya dia tak nak dedahkan perkara yang sebenarnya berlaku lah kan. Maksudnya dia memang tak bagi kami terus
Cari dia lah, pencarian dia. Baik, kita nak teruskan lagi pencarian entiti ini. Sudah pun menyeramkan. Dan saya rasa waktu bersembang ini mengenai the red kebaya ini, entiti red kebaya ini, ada juga yang naik di tangan saya. Saya nak lagi, kita nak lagi. Dan kita akan terus seramkan malam Jumaat Kliwon ini. Saya mau berhenti seketika waktu. Kita jumpa sebentar nanti dan kita saksikan VT yang telah disediakan. Kembali untuk terus kita mencari entiti yang bernama makhluk jin, iblis dan juga syaitan. Tidak bukan bernama hantu. Baik, saya bacakan seketika komen yang ada di sini. Iaitu salah satunya iaitu daripada Nazimah Nazri. Tim ini pernah menolong mengubati saya. Saya berterima kasih sangat-sangat kepada tim ni, terutama Kak Fiza, tak pernah terlintas akan mengalami kejadian seperti itu kerana selama 10 tahun menanggung sakit akibat disihir orang. Fiza dan tim Poseidon lah yang mengubati saya. Terima kasih sekali lagi untuk tim Poseidon. Terima kasih Nazimah Nazri. Baik, tim Poseidon juga boleh menolong hamba Allah yang mungkin dalam keadaan seperti Nazimah ini. Bolehlah insya-Allah. Bolehlah sikitlah. Bolehlah sikitlah. Insya-Allah. Ya. Dan mungkinlah dalam waktu katalah contoh anda menolong salah seorang yang terkena sihir ataupun sebaliknya. Waktu itu apakah yang terjadi sebenarnya? Adakah betul-betul terjadi pada diri hamba Allah itu ataupun hanya dia sekadar untuk menguji tim Poseidon sahaja? Dia sebenarnya mengenai rawatan ni sebenarnya susah lah nak jumpa yang betul-betul menguji betul. Kebanyakannya betul-betul real lah. So nak jumpa yang sekadar menguji kita tu memang susah lah. Susah tak untuk mengeluarkan makhluk entiti itu dalam badan seseorang? Dia sebenarnya kalau daripada segi kerasukan ni, saya nak bercakap berdasarkan pengalaman lah kan. Kalau kita betul-betul sebetul-betulnya kerasukan ni, kita memang susah nak jumpa kalau dia betul-betul 100% dia kena rasuk. Macam mana sekalipun kalau kata dia kena rasuk,
Mesti lebih kurang 75% macam tu je. Selebihnya mesti daripada separa sedar. So maksudnya bila dia separa sedar, benda tu yang akan membantu balik. Membantu pihak kita untuk memulihkan dia balik. Waktu memulihkan itu, adakah badan si mangsa, maksudnya adakah dia akan mengalami kesakitan? Kadang-kadang kalau kita tengok yang memulih keadaan mangsa, keadaannya menjerit kesakitan, kan ada setengah yang benda entiti itu tak mau keluar langsung dalam badan. Dia sebenarnya define pada kes. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Dia tengok pada kes, tengok pada keadaan, tengok pada benda dan tengok pada apa yang menyebabkan dia terkena tu. Semua benda tu berkait rapat lah. Oh, okey. Abang Syukri, dalam Ya. membantu Kak Fiza dan juga Abang Faizal, adakah Abang Syukri terkena tempias, maksudnya terkena tumbukan ataupun dalam bahasa kasarnya penerajang? Mungkin entiti ini kita tidak boleh tahu kadang mengawal. Kalau kita manusia, kita bergaduh, maaflah, kalau kita bergaduh, kita boleh mengawal lagi waktu itu. Tapi mengenai entiti ini, kadang dengan kudrat yang kita ada, kadang kita tak dapat mengawal. Dia sebelum Abang Syukri cakap, saya nak cakap sikit lah. Sebenarnya membantu orang yang kena gangguan iblis, setan ataupun kerasukan ni, kita ibarat tolong orang yang kena belik dengan ulang. Sebenarnya. Bila kita buang ulang tu daripada dia, ulang tu kembali sedang melilit kita. Bermakna kita buang orang yang kena lilit ulang tu, orang tu dah selamat, dah selesai dan kita sekarang ni sedang bertarung untuk membuang ulang tu semula. Kita yang berdepan pula. Kita pula yang Kita yang berdepan. berdepan pula. Adakah Abang Kri pernah berdepan situasi sebegitu? Kerap Bazul. Kerap no. Kerap kali, sering kali. Banyak dan terlalu banyak. Memang terlalu banyak. Macam-macam pengalaman. Kena tumbuk, terajang, gangguan di rumah. Oh. Family Macam-macam. kami semua dah Family kena ni- faham. Ya, betul. Family family kami memang kena faham lah. Dengan keadaan paranormal kami ni. Kadang-kadang kita itu dia. mengubati pesakit ataupun yang dirasuki ini, benda itu akan ikut kita balik atau? Ya. Okey, mak Okey, mak Kak Fiza lah kan. Dia maksudnya dia dah tahu macam mana nak membezakan yang mana suara kami dan yang mana bukan. So kadang-kadang bila kita ada rawatan dekat luar, kita akan tinggalkan dia sendirian apa semua. Bila tengah-tengah malam dia akan dengar suara kami balik ke rumah. Seakan kita memanggil dia lah. Seolah-olah kami kita memanggil sampai. dia. Mak, buka pintu mak. Mak, buka pintu. Tapi dia dah boleh bezakan sebenarnya. Suara tu memang suara Kak Fiza ataupun suara benda lain. Oh. So kadang entiti ini pun boleh dikatakan mengganggu yang lain. Ya, sampai ke kediaman. Sampai ke rumah. Sampai ke kediaman, ke rumah. Baik, saya juga sebenarnya ada cerita daripada saya sendiri, tapi sebentar nanti insyaAllah. Dan saya nak kembali kepada daripada Nabil Aiman tadi sebenarnya. Dia pernah tengok video tim ini dalam misi membantu Acap. Ini salah satu misi yang boleh dikatakan sekarang ini mungkin rakyat Malaysia boleh saya katakan telah lupa. Tapi pada kita yang mencari entiti ini, yang mengikuti perjalanan kehilangan Acap ini, adakah apa yang di sebalik Acap ini sebenarnya? Adakah sekarang ini masih belum ada jawapan? Okey, pasal Acap ni sebenarnya banyak yang kita boleh bercakap dan banyak juga yang kita tak boleh bercakap sebenarnya. Kita rungkaikan, semoga yang dapat menyaksikan kita di Facebook ini faham dan juga tahu. Tak Okey. semua juga yang dirungkaikan tu. Yang kita boleh bercakap kat sini maksudnya sama macam dengan cerita Rek Kebaya juga, dia terlalu banyak versi Okey. pasal Acap ni. Okey, kalau nak ikutkan tim Poseidon sampai ke lokasi kehilangan Acap pada hari yang kedua. Okey. Kami start sampai pada hari yang kedua. So masa sampai pada hari yang kedua tu memang terlalu ramai sangat. Aktivis paranormal, perawat daripada seluruh Malaysia. Memang Sebenarnya ramai kita sangat-sangat. terpanggil. Kita terpanggil. Bukan dipanggil tapi terpanggil. Terpanggil. Kita untuk- terpanggil. Ihsan sebagai kita ni sebagai Allah. sebagai amal. Ya. Jadi kita ni terpanggil untuk ke sana. Baik. Bukan nak menyatakan kata kita ni hebat ataupun kita ni berpengalaman. Tapi kita rasa macam
So kurang-kurangnya apa yang kita boleh bantu untuk dia? Sewaktu mencari Acap ini, mungkin ada gangguan-gangguan mistik. Dia sebenarnya kalau tengok dalam satu page Poseidon, Kak Fiza dah pernah share. Sebulan sebelum kejadian Acap, kami dah sampai ke Gua Tempurung sebenarnya. Atas sebab kami cari tempat-tempat yang untuk kami shoot jugalah. So bila sampai kat kawasan tu, kita petang lah masa tu kan. Kita ada masuk kat dalam gua, kita ada tengok. Ni sebelum kejadian Acap hilang tu. Sebelum dia hilang. Sebelum dia hilang. Kalau tengok dalam page Poseidon memang ada. Kak bisa ceritakan macam mana kami sampai, time tu rasa feel macam mana. Sebab time tu sebenarnya dia punya guard yang jaga kat depan tu, dia kata tempat ni dah ditutup sebab petang dah. Jadi Dalam lingkungan jam berapa? 5 atau 6? 6.30. 6.30. Okay. Dekat hampir pukul 7. So Kak bisa cakap kami daripada jauh ni Pak Long kata, boleh tak izinkan kami masuk ke? Dia kata boleh, tapi sampai dekat tangga atas tu je jangan masuk dah, dia kata, sebab kawasan tu dah memang tutup. So kita pun masa tu berempat je kan. Masa tu time hujan renyai. Kami pun masuk kat dalam tu, cuma 4 orang kami di dalam gua pada masa tu. Suasana dalam gua tu memang tak payah cakap lah kan. Memang gelap, memang sunyi, cuma dengar bunyi air terjun je. Pada masa tu, Kak Fiza ni memang alert sikit lah dengan Malu-malu halus. telinga ni memang alert sikit lah kan. Masing-masing kami berpecah. Seorang ke sini, seorang Abang Jan ni naik ke atas terus. Kak Fiza duduk dekat sini, ada seorang turun kat bawah. So tengah-tengah tu dengar suara orang bercakap kayu rendah ni. Tapi bila pandang kiri kanan memang tak ada. So memang keadaan kami masa tu memang tak lama sangat lah kami duduk kat situ. Cuma Kak Bila cakap, jomlah kita keluar lah. Rasa macam tak sedap hati. So kita keluar. Sebulan lepas daripada kita pergi ke Gua Tempurung tu, tiba-tiba dengar tentang kehilangan Acap. Dan tempat yang dikata hilang tu adalah tempat yang kami tangkap gambar, letak kat dalam page kami tu. Di situlah yang dikatakan Acap hilang kan. Jadi kami semua berbincang satu tim. Jomlah kata, atas ihsan kita pergi ke sana. Sebab sebelum ni pun Kak Bisa pernah terlibat dengan kes budak hilang yang Bukit Broga tu kan. Okay. Kak Bisa pernah juga dia orang minta tolong Kak Bisa. Lepas tu bincang dengan dia semua. So kita sampai pada hari kedua kan. Kami sampai pada hari kedua Acap hilang. Masa tu tempat tu memang fresh lagi lah. Tempat itu memang fresh lagi lah. Fresh, tak ramai sangat orang. Berbanding selepas tu dah beribu orang yang Memang ramai. turun. Memang ramai. Sampai mereka dah tarik tali untuk rentangkan. Waktu dalam perjalanan menaiki kaki-kaki lereng bukit itu untuk dalam pencarian Acap, gangguan-gangguan yang paling boleh dikatakan dahsyat sekali yang tak pernah terkena dalam tim Poseidon. Mungkin ada? Boleh dikongsikan? Ada. Masa tu lebih kurang dalam 10 orang macam tu lah. Kan? Time lebih kurang pukul 4 pagi. Betul? Yo. Ada yang viral yang mengatakan Acap kena culik dengan bunian tu. Ada betul. video yang tengah viral sangat-sangat masa tu. Dan video tu sebenarnya adalah daripada tim kami. Gambar dan video tu dirakam oleh tim kami sendiri. Tapi tak ada hubung kait pun sebenarnya dengan apa yang sedang diviralkan. Kononnya Sebenarnya yang kejadian tu pukul 4 pagi tu kita tunggu perawat daripada Kelantan. Perawat daripada Kelantan turun mai ke Gopin ni untuk misi mencari Acap sebelum waktu subuh pagi. Sama-sama mencarilah waktu itu. Cuma kita ni membantu masuk ke dalam gua. Macam tu. Dan video tu kita yang ambil lah dalam proses perubatan tu. Yang viral ni kan baru ni kan. Ada kalau nak ikutkan daripada rentetan kehilangan Acap ini, banyak yang mengatakan seperti yang Kak Fiza kata tadi, disembunyi bunian, pengsan, sebaliknya. Tapi sampai sekarang isu ini sebenarnya walaupun dah dilupakan, tapi dalam ingatan kita, apa sebenarnya isu ini? Adakah dia ni seperti yang saya katakan, adakah sebelum dia menyertai larian itu, adakah, minta maaf lah kalau mungkin ada ahli keluarga Acap yang menyaksikan, adakah dia ni seorang yang Okey, kami ni berada kat dalam tim, kami ni berada kat dalam grup tim SAR. Tim SAR untuk Acap ni kan. Di dalam tim SAR tu ada sekali abang kepada Acap. okay. So sebenarnya kita kat sini, kita tak mau timbulkan apa-apa spekulasi macam mana orang lain timbulkan. Ada banyak page yang cakap Acap kena culik dengan bunian, ada banyak page yang cakap Acap tak mau balik ke dunia nyata, berkahwin dengan bunian lah apa semua. Bagi saya tolong hentikanlah benda tu. Sebenarnya kesahihan benda tu
Tak ada siapa pun tahu melainkan Allah Ta'ala. Ya betul. Kalau ikutkan sekarang ni macam baru-baru ni pun sebelum PKP ada juga hebahan kat dalam tim SAR tu katanya akan buat majlis tahlil untuk Baca Yasin. untuk bacaan Yasin untuk arwah Acap. Sebenarnya tim SAR ni sampai ke hari ni masih belum berhenti lagi berusaha Sampai ke mencari. hari ni. Sampai ke hari ni masih Dan ada lagi tim SAR yang bulan turun. puasa tahun lepas pun memang kita berbuka puasa di Gopin. Memang kami berbuka Cuma puasa di Gopeng. tahun ni PKP. Yalah PKP. Jadi PKP tu kita tak dapat turun. Jadi tiap-tiap mereka akan adakan program baca Yasin, program ni lah. Malam penemuan tulang tu pun kami berada kat lokasi. Malam penemuan tulang. Adakah malam tulang penemuan tulang. Acap ataupun tulang Sampai sekarang tak ada apa-apa isu lagi pun. So benda tu yang saya cakap tadi daripada awal. Ada benda yang kita boleh cakap dan ada benda yang kita tak boleh cakap. Sebab bagi pihak Kak Fiza dan tim Poseidon sendiri, kami sendiri yang memang bukan ciluk daripada cerita orang. Kami bukan ciluk daripada Google, tapi kami sendiri Memang ada kita pengalaman sampai sendiri, dekat memijak situ. di situ. Kami sendiri jejakkan kaki kat Gua Tempurung, kami Bermalam sendiri di situ. jejakkan kaki dekat Gua Kandu. Aha. Tempat yang dikatakan Acap hilang, tempat penemuan tulang kat situ. So kami sendiri ada kat situ. So sebab tu Kak Fiza berani cakap lah, hentikanlah spekulasi melibatkan bunian lah apa semualah. Stop lah. Sebab kita tak tahu kesahihan cerita. Pihak polis pun tengah buat kerja pun belum settle lagi. Ya, kadang-kadang ada yang kata Acap dah ada dekat Ya. Johor, Muar Johor. Ya. Itu yang kadang-kadang saya kata benda ini disembunyikan oleh entiti yang bernama bunian ataupun sebaliknya ataupun adakah dia ni ada masalah family. Kan itu yang tertanya-tanya, tapi persoalan ataupun jawapannya kita tepuk dada, tanyalah minda kita, kan? Kenapa sampai sekarang kenapa disembunyikan masalah itu ataupun kenapa tidak dipanjangkan? Mungkin ianya salah satunya menjaga hati keluarga, Acap. Dia kisah misteri tu sebenarnya banyak. Banyak. Banyak sangat kisah misterinya. Kami lalui semua track yang Acap lari. Kami lalui, kami kaji, kami rasai. Bukan time siang saja. Time malam pukul 2-3 pagi kami masih Waktu di malam. Gua Kandu. Masih lagi mencari jejak. Mungkin ada jejak. Tapi sampai sekarang walaupun beribu aktivis paranormal dan perawat yang hebat-hebat yang turun ke situ, satu je kita kena fikir, semuanya atas kekuasaan Allah Ta'ala. Yang tu je. Baik, saya nak bacakan komen daripada Afiq Izwa. Daripada komen dalam page saya iaitu DJ Putra. Ada pengalaman aneh ke semasa pencarian Acap kat Gopeng? Ini sebenarnya ada pengalaman aneh. Adakah ahli Poseidon ni Ramai peminat ni sebenarnya topik Acap ni. itulah saya katakan bila saya timbulkan topik Acap ni. Baik, adakah tim Poseidon pun terkena tempias? Maksudnya dalam pencarian tu tiba-tiba contoh abang Kri kena rasuk jadi Acap. Acap dah balik. Contoh saya bagi. Cerita orang saya tak mau cilok. Kalau nak ikut nak hubungkan dengan cerita orang memang banyak. Cerita dengan kawan-kawan tim daripada SAR yang sama-sama join, yang sama-sama kami cari pun banyak. Tapi saya nak cerita, kami nak cerita personally daripada Pengalaman kita sendiri. pengalaman Poseidon sendiri. Jadi kita tak mau ciluk mana-mana pengalaman daripada tim mana. Ha. Tapi kita ucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada tim SAR ni yang terlibat dengan pencarian Acap ni. Tim Ya. besar ni apa? Gabungan antara tim-tim yang diberi okey. kepercayaan untuk Search ni. and rescue. Search and Rescue. Ya, tak semua tim yang boleh. Yang dibagi kebenaran oleh pihak berkuasa untuk ada di lokasi itu sebenarnya. Saya sekarang ini nak rungkaikan sebab kita malam ni untuk mencari entiti, bukan mencari entiti, nak berceritakan mengenai pengalaman untuk Acap ni macam saya katakan. Mungkin tim Poseidon ada tak terkena tempias? Banyak. Maksudnya salah satu yang paling teruk sekali. Yang paling teruk sekali tu masa saya cakap yang kami tengah menunggu tim daripada Kelantan nak cuba dia punya rawatan. Masa tu yang ada dekat betul-betul pintu Gua Tempurung tu lebih kurang 12 orang macam tu je kan. Yeah. Time tu pukul 4 pagi. Oh, okey. Yang ada dekat kawasan tu yang lain berpecah lah. Ada banyak belas orang tapi berpecah. Tapi yang ada betul-betul dekat dengan pintu Gua Tempurung tu hanya 5 orang. Saya, Abang Jan dan ada 2-3 orang lagi. Tiba-tiba daripada dalam gua ni dengar bunyi azan yang sangat-sangat kuat. Sayu dia bunyi sayu. Azan yang sangat-sangat kuat. Adakah waktu tu masuk waktu subuh ke atau? Tak. Sebab dia Gua Tempurung ni kawasan dia besar dan dia jauh daripada penempatan. Kalau kata orang azan dengar sayup ni lain cerita lah. Tapi dia dengar macam pasang sound kat dalam gua.
Sayu dan Mendayu. Ada, okey, saya tak pernah ke Gopeng ini sebenarnya. Ke Perak, teman pernah pergi. Tapi ke Gopeng ni hidup lah, kan? Baik. Mungkin ini pertanyaan saya, mungkin spekulasi saya lah. Mungkin ada perkampungan di situ, perkampungan orang asli ke? Ya, memang kawasan tu memang separuh daripada tu memang kawasan orang asli lah. 7 perkampungan orang asli. Ada 7 perkampungan orang asli kat situ. Mungkin ini pada pandangan saya, mungkin adakah iaitu azan daripada perkampungan itu sebenarnya? Tak, dia jauh sebenarnya. Pintu Jauh Gua cerita Temburong tu jauh dengan penempatan. Okey. Dia bukan Tapi dekat. kawasan Gua Tepurong tu pun kawasan kampung Jahang, kawasan-kawasan tu semua tu memang terkenal daripada dulu lagi. Memang ada penceritaan misteri dia di situ memang popular lah. Sewaktu dengar azan subuh itu apa yang terjadi? Kalau nak ikutkan dekat jalan masuk kampung tu, dia ada satu signboard kan, malu bertanya sesat jalan lah. Dia sebenarnya bukan satu benda yang saja-saja diletakkan. Tapi kalau kata kita betul-betul segan nak bertanya, memang kita akan sesat. Akan sesat dalam kampung tu. Kita akan sesat Sebab kat tu dia dalam ada kampung tu. tulisan daripada orang kampung tu, malu bertanya sesat jalan. Memang kita tak tanya, memang kita akan sesat. So bila dengar azan itu, adakah anda dengan tim-tim beredar daripada tempat itu ataupun stay mencari siapakah? Kita stay. Kita stay. Anda stay Ya. dan mencari siapakah yang melaungkan azan tersebut. Dia sebenarnya macam Kak Bisa cakap lah, kawasan Gua Tempurong tu kawasan yang besar. Tapi bila kita duduk, kita jangan heran kalau tiba-tiba daripada atas bukit nama kita dipanggil. Nama kita dipanggil, kita dengar suara orang minta tolong, itu memang normal. Memang daripada sejak hari pertama kami sampai masa kes Acap ni, sampailah ke hari yang keseterusnya kami sampai, memang pengalaman kami nama dipanggil tu memang dah sinonim dah. Memang dah biasa dah. Memang dipanggil dengan nama betul ataupun Ya, ada yang panggil dengan nama betul, ada yang setakat panggil kita minta tolong, itu biasa. Bunyi-bunyi tu biasa lah. bunyi-bunyi. Jadi Malim yang kawasan yang orang kampung yang situ pun dia dah boleh maklum dah. Kalau kawasan ni macam mana dia punya gangguan dia. Kawasan ni macam mana gangguan dia. Situ tu memang tempat tinggalan komunis dulu. Oh, Dan okey. gua-gua tu yang digunakan tu memang kalau malam ni ada tempat yang kita pergi tu memang bau darah. Bau darah. Yo. Bukan yang tempat suka-suka maksud saya. Tapi kalau nak rasa pengalaman tu Pak boleh nak pergi. try pi. Kenapa? Baru tahu macam mana. Abang Kri ikuti juga dengan Acap. Maksudnya sekali. Ya. So waktu itu waktu pergi itulah boleh dikatakan dalam kereta itu dalam hati itu adakah niat tu dah betul ataupun ada penyesalan dalam hati kerana ini pencarian yang bukan calang-calang pencarian je boleh saya katakan. Allah Ta'ala. Semua tu berserah pada Allah Ta'ala. Kita ni, niat kita satu dalam tim kita ni untuk menolong. Membantu setakat mana terdaya. Setakat mana yang boleh lah kan. Apa-apa pun serah kepada Allah Ta'ala lah. Sebenarnya tu kalau siapa yang terlibat dalam kes pencarian Acap ni, sedih sebenarnya, sedih. Sebab beribu orang dan beratus orang aktivis paranormal dan orang-orang hebat yang turun dekat situ, tak ada seorang pun yang boleh merungkai apa yang sebenarnya berlaku. Acap ni kategori seorang yang hilang tanpa jejak. Tak ada jejak langsung. Tak ada jejak langsung. Tak ada. Tak ada sebarang jejak. Jalan apa yang bukti. Memang kita sedih masa baru-baru kehilangan dia, memang kita sedih. Sebab kita sekali dengan family dia. Ada family dia semua kan. Dia duduk dengan keluarga dia. Aduh, Jadi sebenarnya kita tak mau dengar komen-komen daripada orang yang tak pernah sampai. Jadi kita memang ucap ribuan terima kasih kepada rakyat Malaysia ni. Memang terpanggil. Dan turun daripada Melaka, daripada Kelantan, daripada Pahang. Boleh dikatakan satu Malaysia? Ya, memang terpanggil di situ. Jadi kita tak mau hurai lah Masa sama tu ada benda tu negatif atau positif. Bila kita duduk sendiri-sendiri, sebab kami berpecah. Ada yang kelompok yang ikut 2-3 orang ustaz berjalan terus ke naik ke Bukit Batu Putih. Ada kami yang stay dekat bawah Gua Tempurong tu kan. Tapi bila duduk dalam keadaan yang sunyi, sepi tu, hati kita boleh menangis tau. Okay. Sebab Acap ni bukan siapa-siapa pun dengan kita. Kan? Tapi bila kita sama-sama dengan family dia, turut serta untuk cari dia, dalam hati kita ni rasa satu perasaan sedih. Kan? Mana kata boleh rasa apa yang keluarga mereka rasa. Sewaktu bersama keluarga mereka, adakah dia hanya ada ibunda dia saja?
mak dia ada, abang dia ada, kakak ipar dia pun ada. Cuma dia ayahnya dah Ayah dia ada. Oh, ayah dia ada lagi. Ada. So waktu itu bersama dengan ahli keluarga mungkin ada tak, mungkin boleh kongsikan sebelum kehilangan itu dia bersama dengan ahli keluarga. Mungkin ahli keluarga kata dia ni perangai dia lain, PL dia lain. Dia kalau nak ikutkan, Acap ni bukan orang yang biasa dengan dunia hutan ni. Dia memang kaki trekking. Oh, okey. Dia bukan orang yang baru pertama kali join lah. Dalam larian ke apa ke. Dia maksudnya dia dah expert dengan keadaan ni. Berpengalaman lah maksudnya. Dia orang yang berpengalaman. Okey, alright. Jenis game-game yang merentas-rentas ni, bak kata gunung kau, dia memang akan sertai lah. Memang akan sertai. Ah. Cuma boleh dikatakan nasib dia hari itulah. Tidak menyebelahi dia lah. Tidak menyebelahi Dia kenderaan dia semua ada stay kat situ. Tak ada terusik. Sampai sekarang ataupun Tak tahulah sekarang ni mungkin family dia dah ambil balik kan. Tapi masa pencarian tu dia punya kenderaan memang semua stay kat situ lah. Adakah ahli keluarganya masih menghubungi anda bertanyakan adakah Kami ada dalam grup besar. Cuma dapat ni dia daripada grup besar lah. Sebenarnya semua tim SAR ni dah jadi macam dengan satu family. Sebab memang kerap turun untuk saling bertukar sama-sama. pandangan lah maksudnya macam tu kan. Tapi pengalaman kita sendiri pun yang masa kita turun di Kiacak tu pun bukan bagi kita lah, bukan calang-calang orang yang turun. Bukan calang-calang. Bak kata pengalaman gunung, bekas tentera, memang orang-orang yang pro bagi hutan. Nama-nama besar, nama-nama Nama-nama hebat besar. yang sebelum ni kita cuma tengok kat dalam Facebook. Hari tu kita boleh jumpa. Kes Acap kita boleh jumpa semua orang yang nama-nama hebat yang ada kat dalam Facebook semua kan. Tapi sekarang ya betul lah. Yang menyulitkan kes Acap ini adalah netizen di luar. Ya, membawang. Kan. Inilah yang sebenarnya ini entiti yang kita nak cari. Yang kita boleh dikatakan kita nak hapuskan dulu. Minta maaf lah kalau dalam bahasa kasarnya. Kan saya katakan entiti ini yang perlu kita hapuskan dahulu disebabkan untuk kita terus mencari Acap ini. Walaupun sekarang ini kita masih lagi belum jumpa sebenarnya. Dan kita doakan semoga Acap ini terus kembali ke pangkuan keluarga. Hentikan spekulasi mengenai Acap ini. Baik, saya baca satu komen lagi sebelum kita berhenti. Producer saya kata dah tunjuk macam kad tu. Saya baca satu komen lagi. Boleh kan producer saya kan? Boleh. Alright. Katanya di sini DJ mungkin boleh buka satu slot lagi malam esok dengan tajuk pengalaman pencarian Acap dengan tim ni. InsyaAllah saya cuba berbincang balik dengan tim ni dan juga bersama dengan penerbit dan juga producer saya. InsyaAllah. Terima kasih Muhammad Syabuddin. Mantap gila. Saya bacakan Syaril Iskandar. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kita nak berhenti sekali lagi mencari entiti yang terus kita cari dan pastikan anda terus bersama dengan saya di live FB DJ Putra bersama dengan tim Poseidon yang terusnya untuk kita mengupaskan, kita nak tahu adakah entiti ini terus mengganggu kita dan sekali lagi kita berhenti seketika waktu.
Baik, kembali kita mencari entiti malam Jumaat Kliwon. Masih lagi saya ditemani oleh tim Poseidon yang terusnya kita membongkarkan malam ini. Baik, Seekers. Saya nak bangkitkan mengenai Seekers ini. Mungkin pengalaman Seekers sendiri boleh ceritakan? Tim Poseidon ni start info dalam Seekers tahun 2007. Untuk season berapa kita tak ingat lah. Kita start bekerjasama dengan Seekers tahun 2007. So maksudnya sekarang ni dah berapa belas tahun macam tu lah. Dah banyak episod lah. Kita pernah jelajah seluruh Malaysia untuk syuting bersama tim Seekers. Bersama dengan tim Seekers. Kalau nak cerita, ramai orang yang bertanya, cuba ceritakan apa pengalaman misteri sepanjang syuting Seekers. Ya Allah, kalau nak ceritakan 7 Memang hari, banyak. 7 hari, 7 malam live ni pun memang tak habis lah. Tak larat nak cerita lah Kalau saya tengok di sini kan, betul lah. Betul, ada Seriau nak kongsi banyak cerita, saya nak diam je lah. Okay. Daripada Faiz Rahim, pernah tak berhadapan dengan kes yang melibatkan persembahan spiritual? Macam Mek Mulung, Kuda Kepang dan lain-lain. Pernah. Oh, banyak. Pernah. Ada. Untuk Mek Memang Mulung ada. kita pernah terlibat join persembahan tu dekat Citra. So pada masa tu kita cuma dengar cerita tentang Mek Mulung aja kan. Kita cuma dengar. Tapi pada masa tu kita pergi sendiri menyaksikan. Katanya dalam ritual tu dia akan menggunakan darah. Oh, okey. Darah manusia atau darah? Jamuan. Dia panggil jamuan. Jamuan. Jamuan ni memang ritual asli, original punya. Original ritual. Yang dibuat oleh satu kampung ni. Dekat Citra. Dekat Citra. Tapi kampung ni kita tak boleh abang. Kampung tu kita tak highlight kan. Kita rahsiakan. Kita rahsiakan. Itu pengalaman kami sendiri. Kak Fiza sendiri boleh nampak kan seorang-seorang yang sedang menari itu jatuh. Ini secara real lah. Dia dalam keadaan yang tak sedang. Mek Mulung lah. Mek Mulung. Sebenarnya saya juga mungkin boleh kongsikan kalau saya tengok Faiz Rahim kata di sini Kuda Kepang. Saya pernah menyaksikan tarian Kuda Kepang tapi lama dah. Saya waktu tu saya tingkatan 1, saya tak ingat tahun berapa. Kami camp di salah satu sekolah sebenarnya, ahli-ahli pengakap. Dan kami memang diwujudkan sebenarnya untuk malam last itu kami akan ada keramaian, persembahan dan salah satu mungkin junior lah, maafkan saya, senior tim pengakap kami yang turut serta, mereka memainkan tarian Kuda Kepang. Waktu itu saya masih tidak faham. Saya ingat Kuda Kepang ini hanya duduk atas kuda mainan tu, kuda yang rekaan itu hanya menari mengikut rentak lagu. Tetapi bila seperti Mek Mulung sebenarnya, bila sesuatu yang di luar jangkaan, rupanya ada seseorang yang akan cuba menenangkan balik. Itu Dia sebenarnya banyak pecahan tu. Pasal kita ni daripada Poseidon memang himpunan orang-orang yang minat tentang kebudayaan mistik Melayu sendiri. Jadi memang kita mengkaji. Sama ada daripada wayang kulit, apa saja yang melibatkan seni, Permainan yang berunsur mistik dan spiritual. mistik. Okey. Melibatkan Tradisi orang kata apa tu. apa asli pembawakan orang Melayu lama dulu kan. Memang kita pengkaji. Jadi Ya, kita pun betul. nak tahu macam mana dia punya berlakunya sesuatu perkara yang melibatkan mistik tu. Dan Faiz Rahim ni banyak tanya, terima kasih kepada Faiz. Baik, dia kata satu lagi, betul ke lagu Cindai Berhantu? Kalau mungkin tim Poseidon, kalau cindai ni mungkin sejenis boleh dikatakan pakaian yang dipakai oleh wanita kan. Tapi lagu cindai ni wallahualam itu hanya pencipta Satu dia. lagu yang mungkin boleh dikongsikan dengan itu. Lagu Datuk Lagu Siti yang Nurhaliza apa? kah? Kematian lagu- tu Indonesia punya. Lagu apa? Memanggil Pontianak. Oh, okay. Rintihan Pontianak. Rintihan Pontianak. Rintihan Pontianak. Boleh tengok dalam YouTube mungkin ada. Dia sebenarnya sama ada permainan ataupun lagu, ada juga yang berunsur roh, berunsur spiritual. Semangat dan semangat. ada Berunsur semangat dan memanggil. Dia ada juga. Sebab macam dengan pengalaman Kak Bisa sendiri pun, sampai ke hari ni Kak Bisa tak boleh dengar lagu Ulik Mayang. Disebabkan? Memang tak boleh. Kalau nak try pasang lagu Ulik Mayang kat Dia sini, ada boleh, getaran di jiwa. Getaran di jiwa lah. dia Dia macam tu. maksudnya dia ada, kalau dia ada
current lah kalau dalam sama bahasa juga Kedah dengan kata current. orang yang bermain silat, bermain tomoe atau seni-seni yang melibatkan ada semangat-semangat tertentu Ya, tu. energi memang, tu. energi dia tak Energi boleh tu dengar. masuk. Dia tak boleh dengar sesuatu muzik tu. Jadi dia ada getaran di jiwa dia Kalau yang Pak Su membuatkan dia ada atau lain. keberanian nak matikan lampu dan mainkan lagu Ulik Mayang kat sini, kita nak tengok apa yang berlaku, bolehlah try. Saya Sudah. mungkin boleh bertanya kepada tim producer saya, bolehkah kalau kita nak cuba untuk memainkan lagu Ulik Mayang, kita padamkan lampu ini, tapi mohonlah di lain rancangan. Semoga entiti itu tidak wujud di studio ini. Semoga saya masih lagi dapat bersama di studio ini bersama negara-negara kaya lain. Boleh lah, Kadang kalau ada satu ketika tu kita rasa kita nak buat live untuk lagu Ulik Mayang, boleh insya-Allah. Boleh insyaAllah kan. Sebenarnya boleh dikatakan dia juga makhluk Allah kan. Cuma Tadi Pak Su ada sebut pasal penggambaran siklus kan. penggambaran sikit. Dalam banyak beribu penggambaran tu, salah satu penggambaran yang paling kami tak boleh lupakan adalah dekat Kuala Nerang. Oh, okey. Ceritakan. Okey, tim kita ada dapat satu panggilan sebab untuk utara memang tim Poseidon yang akan cover semua tempat untuk Memang syuting kalau siklus. bahagian utara ni, mereka akan telefon kita. Untuk syuting untuk siklus cover memang untuk tim dengan memang pihak Poseidon yang akan cover dan akan cari tempat untuk syuting. Start daripada tahun 2007 dulu. So ada satu tempat tu kita ada dapat satu panggilan, dia kata Kak, kalau boleh, kalau berani syuting dekat satu tempat ni dekat Kuala Nerang. Dia kata rumah ni dalam dusun. Lepas tu Kak Fiza pun tanya, apa yang sebenarnya berlaku kat situ? Dia kata baru-baru ni rumah tu memang ditinggalkan lah. Sebab boleh katakan bila tuan dusun tu nak balik ambil time buah-buahan baru dia balik. So dekat situ memang ada kandang kambing yang memang ada Bangladesh ni tolong jaga. Dia kata baru-baru ni dia kata si Bangladesh yang jaga tempat tu ada bagi tahu kambing sekok demi sekok mati. Dia cakap tak tahu pasal apa, mati dan hilang. Lepas tu dia kata ada satu bangkai dalam rumah yang bau sangat busuk. Bila dia buka tingkap tengok bangkai kambing. So dia cakap, dia kata depa ada panggil staff-staff yang lain yang bekerja dekat kawasan Alor Stark ni pergi ambil bangkai kambing tu. Jadi depa pergi lah ambil bangkai kambing ni. 2 orang yang bawa lori dan 2 orang lagi Bangladesh lah kan. Bila pergi ambil ni, 2 orang yang duduk kat dalam lori ni, dia stay duduk kat dalam lori tunggu yang 2 orang Bangladesh ni masuk pergi ambil bangkai tu lah heret keluar. Okey. Tak lama lepas tu si Bangladesh 2 orang ni lari keluar daripada rumah tu. Bila lari keluar si 2 orang ni pun ligan lah bertanya. Pasal apa lari keluar? Dia pun kata kalau nak tengok, jom masuk tengok sekali. So yang 2 orang ni pun masuk tengok juga. Yang ni yang kami interview, yang kami temu ramah sendirilah dalam masa program Siklus ni. Dia cakap bila dia masuk tengok tu suasana rumah keadaan biasa, tapi masuk kat dalam bilik tu dia kata dia tak nampak benda lain, cuma nampak hitam dan biji mata benda tu besar traffic light, besar lampu traffic light. So terus dia pelari keluar dan rezeki kami owner tempat tu bagi kebenaran untuk kami buat penggambaran. Sebenarnya penggambaran Siklus ni boleh katakan setiap tempat kami akan dapat permission pihak polis dan juga tuan tempat tu lah. Bukan saja-saja kita masuk terjah. Macam setengah orang buat paranormal masuk terjah macam tu tak. Kita memang dapatkan surat kebenaran polis. Kita memang ikut prosedur lah. Daripada balai polis, apa semua kebenaran daripada... Kita dapat kebenaran polis, kita dapat kebenaran tuan tanah. So, masa penggambaran tu memang rezeki kita, kepala kambing tu masih stay kat situ. Masih stay kat dalam rumah tu. Tak ada siapa usik, tak ada siapa berani. Adakah ritual sebenarnya? Tak, dia bukan ritual. Dia bukan ritual. Tak ada siapa yang pernah jejakkan kaki kat situ buat ritual. So masa tu, saya ingat Kak Fiza, Syai host Siklus, Okay. Amir pelukis Siklus tu, seorang lagi pengacara, Izora masa tu. So kita ni buat satu undian tau. Seorang dekat depan halaman rumah, seorang dekat dalam bilik yang ada kepala kambing tu, seorang dekat dapur dan seorang lagi dekat buai dekat belakang. Ikutkan part-part tempat tu, dekat buai tu paling ngeri. Sebab dia akan duduk bersendirian seorang-seorang dekat belakang rumah. Depan buai tu ada tandas luar rumah dan juga pokok buluh. Waktu tu Kak Fiza dalam lokasi yang mana? Kita ada cabutan undi. Dalam undian. Undian waktu tu Kak Fiza kena... Kita ada cabutan undi. Masa undi tu Kak Fiza, macam kebiasaan orang lah. Walaupun siapa pun Kak Fiza, perasaan takut tak ada. Minta lah jangan bagi aku yang kena kat atas buai tu kan. Cabut-cabut memang nasib Kak Fiza, memang malang lah malam tu.
cabutan tu menunjukkan Kak Fiza yang kena duduk kat atas buai tu. Waktu duduk atas apa perasaan waktu tu? Allah, tak payah cerita lah. Tak payah cakap lah. Memang masa tu kita anggap walaupun berbelah term, berpuluh term kita punya experience, tapi tiba-tiba macam Kak Fiza cakap lah, ada hari kita berani, ada hari kita takut kan. Tapi malam tu memang takut dia, na'udzubillah. Dia sebenarnya pandangan orang yang normal dengan pandangan orang yang tak normal ni tak sama. Bukan pandangan orang yang normal ni, dia akan tengok keadaan rumah ataupun lokasi tu dalam keadaan yang biasa. Okay. Tapi pandangan orang yang paranormal ni, dia akan ada Dia pandangan boleh sesuatu. detect. Dia boleh detect. Dia boleh detect. Boleh detect. Dia Kita tahu boleh kedudukan detect. macam mana. Tempat mana yang lagi kuat, tempat mana yang tak kuat, kita boleh detect sebenarnya. Sebab kita dah banyak pengalaman dalam bidang tu kan. Tempat yang paling kita tak mau duduk sekali itulah tiba-tiba malam tu Allah Ta'ala dah tetapkan hang kena duduk kat situ. So mau tak mau penggambaran dah nak start jalan kan. betul. So kena duduk jugalah. Kak Fiza duduk kat situ, Kak Fiza kata tak lama. Lebih kurang 5 minit macam tu je. Kak Fiza duduk kat atas buai tu, first yang Kak Fiza dengar bunyi orang pijak ranting daripada belakang. Oh, okey. Pijak ranting daripada belakang, pelan-pelan. Tak lama lepas tu dengar macam dengar orang makan daging ataupun ikan mentah. Kan dia bunyi mulut. Kunyah. Mengunyah. Macam tu kan Makanan. dengar orang mengunyah. Sebab Kak Fiza memang dah boleh rasa bila benda tu dekat dengan kita, kita boleh rasa macam mana keadaan dia. Kan? So, mau tak mau Kak Fiza cuba bertahan. Kak Fiza cuba fikir kat situ, aku nak tengok setakat mana. Berapa lama aku boleh bertahan. Sebab macam Kak Fiza kata, ada hari kita berani, ada hari kita takut. Bila tiba hari kita takut tu memang tak boleh nak buat apalah. Kan? Memang tak boleh nak Dia cakap sebenarnya macam ni, banyak sebenarnya bahan-bahan berkenaan dengan pengalaman kita bersama dengan seeker sebenarnya. Cuma malam ni kita kupas dengan orang kata apa, santai-santai. Betul. Mungkin kita kata satu masa nanti dijemput kembali untuk satu slot berkenaan dengan pengalaman seeker tu, mungkin kita boleh kongsikan video-video dan gambar-gambar berkenaan dengan antara lokasi-lokasi yang jajahan kita Betul. Malaysia masa tu. Betul. Betul. Dan sebenarnya banyak pengalaman mistik. Banyak. Dan juga banyak entiti yang jumpa sebenarnya kan. Kalau kita nak cerita Dah sampai cerita, ke subuh. memang tak habis. Memang tak habis Tak sampai habis, ke tak subuh lagi pun tak habis kan. Baik. Salah satu yang ada kat ni, saya nak tanya, kenapa malam Jumaat je orang kata malam Kliwon? Adakah malam Jumaat je hantu dan jin ada atau mengganas? Siapa nak? Dia sebenarnya siapa benda ni daripada dulu lagi. Betul. Ya. Benda ni sebenarnya daripada dulu lagi. Daripada zaman dulu lagi orang cakap malam Jumaat, malam hantu keluar. Malam Jumaat, malam banyak hantu semua kan. Tapi sebenarnya semua malam sama je. Ya, Tapi seikut-ikutnya Jumaat ni kan adalah hari penghulu hari kan. Malam Ngulu untuk segala beribadat hari. sebenarnya. Jadi Baik. dia tak bagi keluar tu pasal dia suruh duduk di rumah tu, keutamaan kepada amal dan ibadat kita lah. Iya betul. Baik, secara ringkasnya mungkin Abang Faizal, mungkin secara ringkas yang terakhirnya daripada Abang Faizal, mungkin ada pengalaman untuk nak share. Ini yang terakhir daripada Abang Faizal. Pengalaman Pengalaman ni macam-macam pengalaman lah. Pengalaman sendiri bila balik rumah pun banyak. Memang banyak. Mungkin juga untuk khususnya untuk yang baru nak menceburi sebenarnya. Tapi bagi saya macam ni lah. Kita kata minat paranormal ni nasihat lah. Nasihat lah. Orang kata akhir kata ni saya nak bagi sedikit perkongsian dan nasihat lah. Nasihat saya, kalau minat paranormal ni kena mendalami lah apa itu paranormal. Apa itu mistik. Apa itu orang kata apa, satu benda yang luar jangkau kita. Maknanya kalau berminat dengan buaya, belajarlah macam mana nak menjinakkan buaya dan nak kenal macam mana sifat buaya tu. Kalau nak bermain dengan ular, kenallah macam mana sifat ular tu, macam mana cara nak menunduk, macam mana cara nak mengawal ular tu. Jangan terus kita berlagak pandai. Betul. Itu yang memakan diri sebenarnya. Pengalaman saya lah. Tapi sepanjang perjalanan kita sebenarnya Poseidon ni dah lama. Daripada zaman, bagi saya tu zaman manual, bukan zaman gadget. Jadi kalau cerita pasal gadget ni memang kita agak ketinggalan. Pasal kita ni memang dilahirkan dalam dunia yang manual. Jadi kita impun pengalaman kita saja, pengalaman kita.
daripada segi gadget tu mungkin kita tak pandai lah kita kata, tapi nak cerita pengalaman kita ni satu Malaysia, gunung ganang, bukit semua, insya-Allah kita sampai. Terima kasih Abang Faizal. Abang Kri, Abang Syukri, Ya. Pak Zul. mungkin ada sesuatu di akhir ini yang anda nak ceritakan. Baik, terima kasih Pak Zul. Nak cerita ni banyak dah yang Cik Kak Vita cerita tadi. Tapi apapun pada malam ni, kupasan-kupasan pada malam ni yang disampaikan cukup orang kata padat lah. Dan nasihat kita macam Abang Faizal kita tadi, lebih kurang macam tu lah. Janganlah kita nak memandai-mandai. Okey, jangan yang ada atau benda yang tak ada kita buat bagi ada. Faham-faham je lah. Bukannya apa suka-suka benda ni. Ya, betul. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Ya. Baik, mungkin sebelum saya pergi ke Kak Fiza, kan untuk yang terakhir, mungkin saya kongsikan sedikit. Ini pengalaman saya dan saya tak tahu adakah Allah Subhanahu Wa Taala turun pada saya berikan satu boleh dikatakan kuasa untuk menyembuhkan salah seorang. Seperti yang mungkin Kak Fiza dan juga Abang Jan dah tahu yang saya pernah cerita. Kan ini saya tak nak cerita. Bukan tak nak cerita, saya tak nak katakan sebenarnya ada terjadi satu ketika dahulu tiba-tiba ada seorang hamba Allah ini boleh dikatakan budak remaja tiba-tiba kena kerasukan, kena rasuk. Dan waktu itu saya rasa ada satu kekuatan yang ada pada saya waktu selesai solat Isya dengan wife saya, selesai solat Isya dan ada yang memanggil, cuba pergi tengok Ustaz apa yang jadi kat sana. So dalam keadaan yang ada wuduk, waktu itu saya tak sempat lagi nak bersalam dengan membatalkan wuduk dengan wife saya. So saya pergi dan waktu saya berjalan pergi itu memang tak ada apa lagi yang rasa takut. Tapi dalam waktu itu saya rasa apa yang perlu aku buat? Kan? Waktu itu saya tak pegang telefon dan saya tak pegang apa, saya hanya memakai baju pagoda dan juga kain pelikat. Dan sesampainya di sana, saya dah lihat ada seorang yang bertanya. Dia kata, datang daripada mana? Dia kata, aku suka budak ini. Kan, waktu itu saya hanya berada di tepi dan seorang itu bertanya lagi, kena dari mana datang? Dia kata, datangnya daripada, minta maaf Kak Fiza, daripada Gunung Cerai. Okey, alright, tak apa. Dan pada masa itu dalam fikiran saya, kenapa bertanya-tanyakan kepada dia? Kita hanya nak memulihkan dia. Dan dalam hati saya hanya membaca 3 qul huwallah, qul a'udzu birabbin nas dan juga qul a'udzu birabbil falaq dan juga saya selang-selikan dengan ayat kursi dan juga dengan surah Al-Fatihah. Saya hanya hembus sebanyak 3 kali. Alhamdulillah, sebenarnya mungkin itu kekuatan ataupun ayat Al-Quran yang diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita untuk menghalau jin, iblis dan syaitan ini. Dan alhamdulillah, bila saya hembus dalam keadaan yang mungkin dia separuh sedar dan dia menjerit, tiba-tiba dia terlentang. Okey, dan bila dah dia terlentang, saya rasa seolah-olah saya ni macam terpengaruh dengan filem tau, filem horor sebenarnya kan, yang pergi dekat tu baca kan. So dalam hati kita apa salah kalau aku cuba Al-Fatihah kan? Saya cuba baca Al-Fatihah, saya buat macam tu. Saya buat sampai kat kaki, saya rasa tangan saya ni seolah-olah macam nak menolak sesuatu. Kan sampai kat kaki. Wih, naik. Saya nak menolak sesuatu. Kan? So apabila saya menolakkan benda itu, terus keadaan mangsa jadi alhamdulillah sembuh. Kan? Dan bila saya tanya kenal tak siapa, dia mesti kenal. Saya tanya lagi yang ada keliling dengan dia tu, yang membulat dengan dia tu, saya tanya kenal tak dia? Dia kata kenal. Kenal tak ni siapa? Sampailah habis dan alhamdulillah dia dah pulih. Dan saya balik ke rumah sebenarnya dan saya fikir apa lagi yang aku nak buat, nak bagi pulih balik semangat dia. Dan saya pergi balik, waktu saya tinggalkan tu, mereka kata di atas rumah almari telah bergoncang. Dan bila saya masuk, almari itu dah tak bergoncang. Saya naik atas, almari itu dah tak bergoncang dan saya sempat sujud syukur dekat situ kan. Dan saya minta semoga benda ini dijauhkan daripada kita sebenarnya. Dan terlepas itu saya minta segelas air. Sebenarnya boleh dikatakan saya ni memandai-mandai. Saya baca Al-Fatihah dan saya bagi dia minum. Dalam lepas gelas kecil inilah dan bila dia minum air itu dia nak muntah.
Tapi dia tak muntah tau. Saya cuba kan nak tengok apa yang dia muntah. Mungkin ada yang orang santau dia ke apa kan. Dan alhamdulillah dia tak muntah dan boleh dikatakan alhamdulillah benda tu dah tak kacau dia. Dan saya rasa itu adalah salah satu kekuatan yang diberikan kepada saya. Kak Fiza, mungkin secara di pengakhirnya ini mungkin ada nasihat ataupun sebaliknya kepada penonton-penonton kita. Dia sebenarnya tak banyak sangat nasihat. Cuma kita kata takut tu macam yang saya cakap mula-mula episod ni tadilah. Takut tu sebenarnya kita jangan terlalu mengikut. Jangan kita terlalu mengikut. Kalau kita boleh tengok kan, kalau tiba-tiba tengah malam kita tengok drama TV seorang-seorang, kita tengok love story, kita tak ada pun perasaan takut. Tapi bila kita tengok cerita hantu ke, kita tengok filem hantu ke, tiba-tiba automatik perasaan kita kat keliling ni macam ada something yang tak kena. Betul tak Pak Su? Ya betul. Dengar bunyi plastik kita kata hantu. Dengar bunyi kucing kita kata hantu. Sebab apa? Sebab persekitaran mempengaruhi kita. Betul. Apa yang kita set dekat dalam mindset kita, itu yang mempengaruhi kita sebenarnya. Minda kita yang mempengaruhi kita. Sebab tu kita kata macam ni, iblis ni bila kita pikat dia kecil, dia akan mengecil. Bila kita pikat dia besar, dia akan membesar. Itu je. So selagi mana kita pandai kawal ketakutan kita, selagi mana kita pandai kawal nafsu dan emosi kita, insya-Allah benda tu akan terkawal. So tak ada istilah lepas tu, hampa beranilah masuk rumah tinggal, hampa beranilah pergi kubur tengah-tengah malam, hampa berani panjat gunung tengah-tengah malam semua kan. Sebenarnya tak ada istilah tu sebenarnya. Mungkin ke depan kalau diberi peluang lagi untuk kita boleh berkongsi macam mana nak tahu seseorang tu dirasuk ataupun tak dirasuk. Sebab episod ni terlalu singkat bagi kita. Betul. Kalau insya-Allah ada salam rezeki perkenalan lagi. salam perkenalan pada malam ni. Ada rezeki lagi kita bagi. Macam mana kita nak membezakan orang tu sebetul-betul kena rasuk ataupun dia sedang merasukkan diri dia sendiri. Ada orang yang merasukkan diri dia sendiri. Sebab tu setengah-setengah tim paranormal ni tak suka kehadiran kita. Pasal kita ni membongkar. Pasal kita tak mau sebarang penipuan tu kita tak mau. Jadi kita nak kena yakin dan kena ngata tulus. Maksud dia macam tu. Jadi kita tak mau ada kan kita tak mau. Betul. Maksud tu banyak tak suka orang kita. Baik. Sebab tu yang kata tadi yang benda yang tak ada tapi buat ada. Itulah. Betul. Kena faham tu. Baik. Sekarang ni pengaruh YouTube banyak. Betul. Pengaruh cerita Media sosial lah boleh cerita dikatakan. Indon banyak. Betul. Okay. Alright, baik. Terima kasih. Jangan biarkan entiti itu terus merasuki kita. Jangan biarkan entiti itu terus menjahanamkan kita. Kerana jangan kita takut pada entiti, tapi takutlah pada yang satu, pada yang Maha Esa. Dan sebolehnya doa kebahagiaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Lampirkan doa kebahagiaan, semoga kita terus tidak dikunjungi oleh entiti ini. Jangan takut pada entiti, katakan tidak takut pada entiti dan takutlah pada Yang Maha Esa. Saya ucapkan sekali lagi bagi pihak penerbit dan juga seluruhnya dan juga produser mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Fiza, Abang Syukri dan juga Abang Faizal di atas kesudian untuk bersama dengan kami kita berborak dan dengar kata malam ini pun ada misi yang tertentu. Kan kau nak ikutkan sampai pukul 12 tapi tak apalah kerana mereka dapat meluangkan masa dan kita terus juga bersama dengan mereka dan kita doakan semoga anda mencari entiti dan bongkarkan apakah yang ada pada entiti. Jangan biarkan hidup anda diselubungi entiti. Daripada saya Putra Rika Putra Zakri. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye. Pegang ni, pegang lembut. Bukan lembut lah. Lik. Okey. Pegang lembut. Pegang lembut. Tangan masuk dalam. Jangan kasar. Kasar lagi dari sini. Kasar. Ikut lah. Tapi jangan bikin muka.
terlebih dulu saya daripada pihak Mastika mengucapkan terima kasih kepada Abang Jai dan juga tim Poseidon, tim para nama Poseidon, kerana hari ini kami berpeluang untuk mengikut tim Abang Jai, cuba menjejaki apa yang selama ini menjadi satu benda yang belum terungkai lagi di gurun Kedah ni. Selama ni kita dibomokkan dengan macam-macam cerita, antaranya cerita yang paling hot sekali adalah cerita pasal hantu kebaya merah. Jadi malam ni kami berpeluang untuk menyaksikan sendiri bagaimana Abang Jai dan juga tim merungkaikan apa yang tersembunyi dan tersirat selama ni. Jadi setelah apa yang kita lalui tadi dan setelah apa yang kita buat tadi bersama dengan Kak, jadi apakah yang boleh Abang Jai simpulkan dan tahu yang boleh ceritakan kepada kami sedikit tentang apa yang terjadi tadi? Okey. Pertama sekali alhamdulillah lah, kita kata pasal malam ni kita berjaya dalam ekspedisi kita lah, di mana ekspedisi Red Kebaya untuk edisi gunung untuk kali ini lah, bersama dengan beberapa tim daripada Mastika lah. Apa yang kita dapati tadi dalam pelaksanaan proses kita cuba merungkai apa yang tersirat di sebalik cerita yang sebelum ni diwar-warkan ataupun dihembur-hemburkan lah. Apa yang cuba kita rungkai tadi, benda yang ada di sini ni merupakan seorang wanita yang mati di Rogol. Sudah sekian lama di sini, jadi berpeleseran di sini ya. Saya kata kan, dalam keadaan yang cukup sedih dan hibur. Dalam keadaan mana benda yang masuk tadi, kita cuba tanya siapa dia, daripada mana dia, jadi apa tujuan dia di sini. Jadi dia seolah-olah terpasung di sini lah, kita kata, dengan keadaan peristiwa yang dialami dan apa yang berlaku kat tadi dia. Juga kita kata sedikit sebanyak tu tentang apa yang diceritakan tu ada kebenarannya, kita kata di sebalik. Setelah mana kita menjalankan ekspedisi kita tadi lah, alhamdulillah. Kalau saya nak buat sedikit pertanyaan Abang Jai, apa yang dah berlaku tadi, Abang Jai boleh rungkai tak wanita ni kalau melalui apa yang dilalui oleh akak tadi dan Abang Jai, mungkin dalam bahasa-bahasa yang kami kurang fahami, tapi kalau dari segi pengalaman Abang Jai boleh tak at least dapat meneka ataupun mengagak berapa usia wanita tersebut dan adakah dia tu orang penduduk asal sini dan berbangsa Melayu ke macam? Pendapat saya dia bukan daripada bangsa Melayu, tapi daripada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bagi saya dia seorang yang daripada watak